Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wala ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin. Wa qayyumus samawati wal ardin. Wa maliku yaumiddin. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم احفظنا من كيد الكائدين ومن حسد حاسدين ومن سحر الساحرين يا رب العالمين. اللهم من أراد بنا وأراد بإسلامنا وأراد بأعراضنا ومنهجنا وبدراستنا ومن حولنا ومشايخنا بسوء أو حقد أو حسد أو فتنة أو سحر أو فساد أو شحناء أو خيانة أو افتراء أو صد. اللهم اصرف عنا شرورهم واجعل شرورهم على نحورهم واجعلهم آية وعبرة لأولي الألباب يا سميع الدعاء. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala beri peluang kepada kita, sama-sama kita sambung pengajian pada tiap-tiap malam setelah daripada kita semaya Isya dah. Sebagaimana kita itu tetapkan pengajian kita pada pukul 8.30 lah, iaitu kitab Muqarrar Al-Aqidah Ula Thanawiyah kita ni. Kita nak sambung pula pengajian kita dengan kehendaki Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita telah baca gidah sedikit daripada mata pelajaran, iaitu mata pelajaran yang kelima. Tak gitu. Jadi mata pelajaran yang kelima ni alim ulama kita dia nak khabar royak, nak wi kita faham, nak wi kita itu boleh ambil cara kita nak beriman dengan Tuhan kita ni macam mana, bagaimana. Kerana kita tahu dah kata kita nak duduk pakai umur kita yang sementara ni di atas muka bumi ni, pasti kita kenanya
ada cara, yakni cara kita nak beriman. Kalau kita lepas umur kita dengan tidak tahu cara ni, masa tu setengah daripada khususiat dia, perkara yang jadi keistimewaan bagi masa tadi itu, ia tak tunggu orang. Kalaulah kita itu taknya rebut peluang, nescaya kita ditinggalkan oleh orang. Orang yang reti tahu cara, reti nak menega dengan umur dia. Kerana katanya para ulama, umur ni adalah sebagai kepala modal yang kita itu nak guna dia semasa kita duduk di atas muka bumi Tuhan ni. Dengan sebab Tuhan wi umur ni lah, orang tak pandai nak guna esok tadi tu, ia akan teriak tangis minta nak semula umur dia hak Tuhan wi. Sebagaimana Tuhan telah firmanlah di dalam Al-Quran Al-Karim, Al-Majid, Al-Azim. Tuhan kata, wahum yastarikhuna fiha, sedangkan mereka itu, nas'allahu ta'ala as-salama wal-afiyah, mereka yang tak pandai nak guna umur, daripada kalangan orang yang tidak beriman terutama, dan orang yang tidaknya ambil masa umur hak dia beri daripada kalangan orang-orang yang kenal dah Tuhan, tapi tak pandai nak gunanya umur dia untuk nak berjaya di dalam hidup pe. Hidup pe hak mana hak penting sekali, iaitu hidup pe negara atau negeri akhirat esok. Dunia ni sebagai jalan kita nak lalu. Mereka itu dah teriak tangis fiha, di dalam api, nasallallahu ta'ala as-salama wal afiyah. Kemudian dia dok rayu gapo, dok royak gapo, dok nak gapo. Mereka yang dok teriak tangis di dalam api tadi tu yang nak gapo. Rabbana akhrijna na'mal salihan ghaira alladhi kunna na'mal. Hai Tuhan, ya Allah, yang menjadikan aku hari ni tahu dah, kata aku ni guna umur tak kena. Ya Allah, berilah lepas aku ni daripada seksaan ni, beri lepas. Rabbana, hai Tuhan, akhrijna, waktu baik kami keluar semula. Sebab ia tahu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala itu kuasa nak buat apa yang dia minta tadi tu. Na'mal salihan, kami nak buat amal hak molek dah. Katanya ahli tafsir ala amalan yang salih situ, amalan yang bina di atas iman, bina di atas ikutan contoh tauladan. Sebab Tuhan tafsir sendiri dalam ayat lain, Tuhan kata, man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min. Sesiapa yang buat amal yang salih di kalangan lelaki ataupun perempuan, sedangkan dia itu sebagai orang yang beriman. Wa huwa mu'min, kena beriman. Akhrijna na'mal salihan ghaira alladhi kunna na'mal. Tak sedah ada buat dulu tu, tak mau dah. Buat apa? Buat amal juga, tapi amal tak ada bina di atas iman. Tak ada bina di atas gapo? Dia itu membenarkan akan ajaran. Tak ada bina di atas cara.
yang dibawa datang oleh Rasul bagi Allah Subhanahu wa taala. Lalu Tuhan kata, awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar wa ja'akumun nadhir. Tak ke aku wi umur kepadamu hasil ni. Tak ke aku wi masa kepadamu, wahai manusia, widahkan masa 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun kata lagi. Awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar. Apa isi kandungnya hak orang duk baca, hak orang duk royak, hak orang duk nasihat, hak orang duk menyata, menjelas. Kemudian waja'akumun nadhir. Ajaran ada dah. Mari pula nazir. Nazir situ makna kan ahli tafsir kata para rasul. Wari dah para rasul. Rasul tu mari dah. Rasul wafat, ada orang ganti kerja dia. Biar warasatul anbiya, yang mulut dia qala Allah qala Rasulullah. Yang mulut dia ada qala Allah qala Rasulullah qala sahabah. Tu kok tu. Qala tabi'in qala la'immah tu'immah, tapi gato dengan qala Allah qala Rasul hak tu. Bukan qala apa nama orang tu kata, orang ni kata, orang tu kata, tak ada berdasar pada Allah Taala dan Rasul. Itu bukan warasatul anbiya. Wa ja'akumun nadhir. Tuhan tanya. Lalu dia mengaku kata nate. Qad ja'ana, ayat lain kata qad ja'ana nadhirun fakadzdzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'in. Ya datang. Mari dah Rasul, tapi kami mendustai. Tu. Mendustai lagu mana kata ahli tafsir? Makna kata tak ambil ajaran langsung, ataupun ambil ajaran tapi tak beramal dengan ajaran tu. Wa emang beramal tetapi tak kena dengan ajaran hak Rasul itu kena. Lalu apabila jawab kata ya mari dah, tapi kami sendiri yang jadi masalahnya. Kami sendiri yang salah. Mana wa agana? Allah nak wa agana. Fadhuqu fama lidh-dhalimin min nasir. Kalau gitu hari ni merasalah janji hak aku duk janji bagi orang hak tak seduk di atas bantasan ni. Hari ni rasa fazuqu, rasa fama lidh-dhalimin min nasir. Tidak ada bagi orang yang zalim kepada diri umpama tu pertolongan mana-mana pun tak ada. Dan kalau Tuhan tak boleh tolong, pia pun nak tolong tak boleh. Jangan kata siapa, Jibril pun tak boleh, Nabi Muhammad pun tak boleh, wali mana pun tak boleh, syahid mana pun tak boleh. Sebab Tuhan tak boleh. Tuhan tak boleh. Sebab masalah pertolongnya kena dapat izin daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kam min malakin fis samawati wal ard la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di an ya'zana Allahu liman yasha'u wa yarda. Tuhan kena redha dulu, Tuhan kena izin dulu, barulah berlaku pertolongan. Hak ni Tuhan kata fadhuqu fama lidh-dhalimin min nasir. Rasalah hari ni. Rasa. Kecak tengoklah. Nampak tak tu? Kecak tengok, rasa tengok. Tak ada pia boleh tolong dah mung hari ni. Berasa lagu mana? Rabbul Izzah Subhanahu wa ta'ala yang bercakap gitu. Apa kita nak kata gapo? Sebab tu mari. Ayyuhal muslimun, ayyuhal mu'minun. Sidang-sidang pelajar seluruhnya, mari kita sungguh. Mari kita gunakan umur kita, kesihatan kita, tenaga kita, masa kita di atas jalan yang betul. Dengar nak betul lagu mana? Kena mempunyai ilmu pengetahuan daripada Allah Ta'ala dan Rasul. Itu tak? Sebab tu bab yang kelima ni adalah bab cara kita nak mengenal akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nak kenal Tuhan.
Buat apa kita nak kenal Tuhan? Kerana kita nak buat baik dengan Tuhan kita. Buat apa kena buat baik dengan Tuhan? Kerana tak ada dia boleh tolong kita kalau Tuhan tak boleh tolong. Ya Allah, Allah marhamna fa innaka bina rahim wa la tu'adzibna wa anta alaina qadir. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau itu mengazabkan puak-puak kita. Karena kalau kanak nak azab, berlaku. Ya Allah, Allah marfa'anna al-bala. Allahumma la tu'akhidna bidhunubina ya rabbal alamin. Jangan ambil salah. Jangan apa nama ni apa yang kata, janganlah Allah Subhanahu wa taala nak gaduh nak ambil salah. Kita tak kuasa. Tak kuasa, manusia tak kuasa. Marilah kita pakat-pakat buat baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi semalam tu kita baca dah lah sedikit daripada perkataan alim ulama kita yang dia itu duduk di atas bantasan Al-Kitab was Sunnah, cara kita nak kenal Allah Subhanahu wa taala. Lagu mana? Berarti molek, dengar jadi molek, jelas balik kita. Tak usah gaduh lagi orang lain. Jelas diri kita dulu. Kemudian apabila kita jelas balik diri kita dah, amal apa molek dah, sebalah. Sebab apa kena pergi dengan cara pula, nampak tu tak? Tu dia. Jadi ulama kita rakyat mula-mula dia kata caranya kita nak kenal Tuhan ni pasti kita kena beriman kata Allah Subhanahu wa taala mempunyai zat. Zat ni makna diri Tuhan lah. Nampak tu tak? Ada Allah Subhanahu wa taala, ada haqiqatun, ada haqiqah, ada sungguh. Sungguh gulawe kata tak sungguh, ada sungguh. Tak terlintas di dalam otak kata Tuhan tu, nak kata tak ada tu tak. Walaupun dia tu perkara yang gaib, tak ada masalah. Tak pasti kata benda tu nak hukum kata ada, benda tu kena jadi syahid. Syahid mana nampak dengan mata kepala dak. Benda ada di dalam diri kita ni, iaitu roh tadi itu dekat dengan diri kita. Kata ada muka tu kak takbir demo pak takbir taruh. Adakah kita nampak dia? Tak. Adakah kita boleh cium dia? Tak. Boleh kecak dia? Tak. Boleh setuh dia? Tak. Tapi ada. Itu dalil hak besar sekali kata benda tu dekat dengan kita. Hak kita nampak ni kesal dia ni, dia boleh gerak-geri, dia boleh mengaji, boleh mengajar, bolehnya apa nama khija, boleh tu. Itu panggil kesan daripada tunjuk ke kata roh tu ada. Bukan diri tu. Supaya akal lah. Nampak tu tak? Akal fikiran kita. Gitu juga. Gitu juga. Baik. Maka wajib kita kena beriman dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Kata zat Tuhan itu ada sungguh. Dan zat itu tidak menyerupai mana-mana zat yang lain-lain. Zat hak makhluk ni panggil zat juga. Diri. Diri manusia, diri malaikat, diri jin, diri binatang, diri bukit bukau, diri udara, diri tu. Diri ni ada panggil diri juga. Nampak tu tak? Maka semua tadi itu ada tu sama ada lah. Akan tetapi ia tak sama sekali dengan ada Allah Subhanahu wa taala. Pada hakikat tak sama. Pada panggilan tak ada masalah. Ni ulama kita telah tetap mari gini dah. Sehingga dalam kitab-kitab Melayu pun, kitab-kitab Syekh Daud Fatani pun sebutan tak ada masalah. Nampak tu tak? Kongsi pada sebutan tak ada masalah. Ada sama ada, kuasa sama kuasa. Pada sebutan tu, pada hakikat tak sama sekali. Tu tak? Maka wajib kita beriman dengan zat Tuhan. Kemudian wajib beriman di zat Tuhan itu adanya sifat-sifat yang sempurna. Maka apabila kita beriman kata zat Tuhan ni tak serupa dengan segala makhluk, demikian itu jugalah kita beriman dengan sifat itu tak serupa dengan segala makhluk. Tak serupa. Tuhan dengar? Ya dengar. Serupa tak? Tak. Tuhan melihat? Ya, Tuhan melihat. Serupa tak? Tak. Tuhan reda? Ya, Tuhan reda.
Supa tak? Tak. Marah, ya marah. Tapi supa tak? Tak. Ha gitu. Semua gitu. Tu tak? Tu baik. Itu khulasah kesimpulan pengajian hak semalam. Malam ni ulama kita nak oyak gapo pula kita, mari kita pakat dengar. Gapo pula yang nak kata kepada kita hak yang duk mengajar anak cucu kita ni gapo kata. Yakni ia kata al-qawlu fi ba'd as-sifat kal-qawli fi ba'dha al-akhar. Kita pegang pada setengah sifat seperti kita pegang pada sifatnya hak lain. Macam mana? Makna kata kita berimej dengan satu sifat, kata dia tak serupa dengan segala makhluk. Kenapa? Kerana dia itu mengikut, sifat tu mengikut bagi zat. Zat tak serupa dengan segala makhluk, maka sifat pun tak serupa dengan makhluk. Apabila kita beriman dengan satu sifat umpama tu, maka sifat-sifat yang lain pun serupa juga. Jangan kata kita sifat ni ya tak serupa dengan segala makhluk. Sifat hak ni serupa dengan makhluk, wajib kita kena mau. Wajib kita wi makna lain. Wajib kita meniadakan makna dan sebagainya. Itu adalah kekurangan dalam masalah faham. Itu bukan cara yang dikandakkan oleh alim ulama kita yang nak mengajarkan kepada anak cucu kita. Kenapa? Kerana tak boleh nak buat beza di antara satu sama lain kalaulah benda itu sama. Itu panggil sifat bagi orang mukminin. Orang mukmin dia dok tengok orang-orang bukan beriman dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam maki, hamun, tuduh dan sebagainya terhadap Nabi kita alaihi salatu wassalam. Adakah harus bagi kita maki terhadap Nabi Isa? Adakah harus kita maki terhadap Nabi Musa? Adakah harus kita maki terhadap Nabi Ibrahim dan Nabi Sulaiman dan lain-lain lagi daripada kalangan nabi-nabi dan rasul-rasul? Tak boleh. Sedangkan orang yang menyakiti Nabi kita di kalangan orang yang tak beriman dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ia beriman juga dengan Nabi Musa. Beriman juga dengan Nabi Isa, beriman juga Nabi Ibrahim, beriman juga dengan Nabi Sulaiman dan sebagainya. Akan tetapi kenapa orang Islam tak boleh nak balas maki hamun terhadap para rasul dan nabi-nabi tersebut? Kenapa? Kerana kita beriman dengan segala rasul tidak ada perbeza. Kita beriman di kalangan nabi tidak ada perbeza. La nufarriqu baina ahadin minhum. Kita tak ada buat beza seorang pun di kalangan para rasul dan nabi-nabi. Kita beriman habis. Cuma kita pakai syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibangkit sebelum daripada kedatangan kita mari kepada ini dunia. Kita sebagai manusia beranak lepas daripada bangkit Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hak Ahmadiyah ni lah. Maka wajib kita pakainya syariat, mana undang-undang cara-cara beragama yang dibawa datang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi pada iman kita beriman belaka dengan mana-mana nabi pun. Sebab tu Islam adalah yang berjuruh. Dia tak jadi menyakiti mana-mana orang. Islam hak mana? Islam yang pihak Islam sungguh. Sesama Islam ia tak menyakiti. Apatah lagi orang-orang hak tidak beriman. Bukan makna kata kita apabila kita jadi orang yang beriman bolehlah kita menyakiti orang yang tak beriman. Tak.
Bukan semua orang tak beriman jadi musuh belaka dengan kita, tidak. Selama mana mereka itu beri hak kepada kita, beri keadilan kepada kita, beri kebebasan untuk kita membangkitkan ataupun mengangkatkan lambangan Islam, maka boleh kita buat baik dengan dia. Boleh kita capur tangan dengan dia, tak ada masalah. Islam tak ada sekat siapakah tak boleh nak buat baik kepada orang tak beriman langsung, tak. Kita kena tengok jadi jelas, jadi nyata, jadi kena dulu. Kata yang kita faham itu tu adakah muhkam? Seluruh para ulama faham seperti kita kata, orang apabila tak beriman, kita orang beriman, tak boleh kita buat baik dengan dia. Walaupun kita boleh sembahyang, walaupun boleh kita puasa, walaupun kita boleh haji, walaupun kita boleh buka maskalah, buka pondok, buka tu, buka ni dan sebagainya. Bukan. Itu cara orang Islam yang faham Islam. Islam tak menyakiti orang. Sebab tu Islam ni orang cidik, bukan orang tak cidik. Dia gunakan kecidik pandai dia untuk apa? Untuk nak angkatkan lambang al-Islam. Ada pun orang Islam tapi tak cidik, situ tu dia jadi susah. Kenapa susah? Kerana kita sendirilah yang tak pandai nak guna cara kita. Itu adalah kerugian itu kembali kelik kepada orang yang tak cidik itu masing-masing. Tu nah. Tak orang sebab tu Islam kita ni hajar supaya nak jadi cidik. Nak jadi kana? Nak jadi cidik. Dan Islam kita tak hajar menyakiti orang. Sama ada perkataan ataupun perbuatan. Yang mereka itu tak menyakiti kita sampai tak boleh kita nak sembahyang ke, tak boleh kita nak puasa ke, nak haji ke, nak mengajar hukum agama ke, seumpama kita duk mengajar ni, mesekatkan takwil ke kebebasan, itu lain. Adapun selama mana kita boleh duk apa yang kita duk royak tadi itu boleh kita buat belaka, tak ada masalah. Nampak tu tak? Itu tak ada masalah gapo. We faham lah, tidak ada masalah apa-apa. Itu nak kita jelas molek di dalam masalah kita itu nak gunanya cara-cara kita nak beragama. Baik. Maka Islam kita ni dia tak ada buat beza di antara mana-mana nabi dan rasul-rasul. Demikian itu juga kita tak boleh nak buat beza di antara mana-mana sifat Tuhan. Selama mana kita beriman dengan sifat Tuhan dan beriman dengan zat Tuhan, maka kita kena beriman habis. Tidak dikecualikan. Kata hak ni amo mau nak, hak ni mau amo tak mau. Tak. Semua kena ambil belaka. Itu adalah cara yang dijelaskan oleh para alim ulama kita supaya kita itu dapatnya berapa nama? Dapatnya kita boleh nak duduk di dalam dunia kita ni untuk nak menunjukkan guna umur kita ni untuk nak menunjukkan kepada alam akhirat ni ya jelas molek. Maka ulama kita kata di sini dia kata al-qaulu fi ba'd as-sifat kal qauli fi ba'dha al-akhar. Makna kan? Ia kata sebagaimana amar royak saat ni. Beriman dengan satu sifat hak ni di atas kata laisa kamitslihi syai', maka hak lain pun beriman gitu juga. Di atas jalan ni laisa kamitslihi syai'. Wa kadzalika anna al-qaula fi ba'd sifatillahi min haitsu itsbat wan nafyi kal qawli fi ba'd al-akhar. Ia kata demikian itu bahawasanya pegangnya kita pada setengah-setengah sifat Tuhan daripada sekiranya kita tu itsbat dan kita menafi. Itsbat mana kata kita mengadakan. Tuhan itu hidup, Tuhan itu mendengar, Tuhan itu melihat. Nah, Tuhan itu redha, Tuhan itu marah. Nampak tu tak? Tu kita. Dan nafi.
Dan kita itu nafi. Nafi ni kena tengok daripada Tuhan. Jangan kita nafi apa yang Tuhan tak menafikan. Tak boleh. Nafi apa yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala menafikan daripada diri dia. Okey, tak ada masalah. Macam mana? Tuhan tak tidur, Tuhan tak mengatuk, Tuhan tak makan, Tuhan tak beranak, Tuhan tak beristeri, Tuhan tak lemah. Tu tak apa. Mana benda tu adalah perkara yang wajib kita tolak daripada Tuhan kita. Kenapa? Kerana Tuhan itu tolak daripada dirinya. Tak apa. Jangan kita tolak daripada diri Tuhan, daripada zat Tuhan, tentang sifat-sifat dan perbuatan dia, apa yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak tolak. Apa yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak menafi. Jangan. Kerana membawa pada kita ni jadi seorang yang mu'attilah, orang yang mengurangkan orang yang mengurangkan kesempurnaan sifat Tuhan. Tak boleh. Kita jangan pandai-pandai masalah ni, tak boleh. Masalah kita kena ikut. Kena duduk dengan undang-undang. Tak boleh kita pandai-pandai. Tak boleh hak tu. Kalau kita pandai-pandai agak hak ni jadi punuh lah. Punuh nampak tu tak? Jadi punuh kita hidup. Kita duduk di dalam jabatan besar-besar, ya ada undang-undang dia. Kita kena ikut lah. Kalau kita nak duduk kerja situ, kita nak buat pandai-pandai tak boleh. Kalau kita buat pandai-pandai agak, punuh lah undang-undang. Apabila punuh, orang tak say kita nak marah pula ke orang. Sedangkan kesilapan dan kerusakan itu timbul daripada kita. Tu tak? Tu kita tak suka orang panggil kita mu'attil. Orang yang mengurangkan mengurangkan kesempurnaan Tuhan. Tapi kita juga yang kata dengan itu pendapat. Seru manusia dengan itu pendapat. Pegang dengan itu pendapat. Itu panggil orang panggil kata kerusakan itu timbul daripada kita. Bukan timbul daripada yang lain. Sebab tu kita kena jaga diri kita. Seperti kal qawli fi ba'dil akhar. Seperti pegangan kita pada setengah-setengah yang lain. Kita rakyat kata Tuhan ni hidup tak serupa dengan segala hidup. Juga kita kata pada yang lain. Tak kira sifat apa-apa pun. Nak kata sifat gapo pun, kata lagi. Tapi nak kata tu mengikut hak Tuhan kata. Jangan kata hak Tuhan tak kata. Tak boleh. Kita pergi pegang perkara yang Tuhan tak ada kata. Nisbah kepada Tuhan. Tuhan marah. Seperti orang i'tikad kata malaikat itu anak perempuan Tuhan. Tuhan royak ke? Tak. Wa yaj'aluna lillahil banati subhanahu wa lahum ma yashtahun. Mereka itu mengadakan malaikat itu anak perempuan bagi Tuhan. Lalu Tuhan kata, asyahidu khalqahum satuktabu syahadatuhum wa yus'alun. Mu tengok ke aku jadikan malaikat tu jadi keadaan malaikat tu dalam keadaan dia tu orang perempuan? Jenis perempuan? Tak juga. Kamar kita nisbah, Tuhan marah. Sandar kepada Tuhan kata malaikat tu anak perempuan tu. Tuhan marah. Tuhan tak kena hak tu, Tuhan tak mau. Sebab tu nak kata sepengah Tuhan. Nak nafi sepengah Tuhan. Duduk situ ya. Tu mana orang berjuru. Kita tak boleh pandai-pandai ni sebab hak Tuhan. Nak dia tak ada kandak gitu, pia royak. Tuhan royak ke? Dak amba kata. Tak boleh. Amba pun tak ada kata juga, ada orang kata. Orang mana-mana pun tak boleh. Sebab apa? Sebab masalah pakat tak ada dia tahu. Walaupun alim secara mana pun boleh tahu tak hakikat roh macam mana. Haduk di diri kita ni. Tahu tak? Tak ada dia boleh tahu. Bagaimana hal Tuhan? Cuba kita orang yang mempunyai akal yang waras, cuba kita kira dengan apa yang kita dengar mari malam ni kena ke tak? Kita tak boleh pandai-pandai nah hal Tuhan. Sebab Tuhan ni perkara yang gaib. Kita kata Tuhan tak ada gini, Tuhan nak gini, Tuhan royak gini dalam Quran tapi Tuhan nak ni. Soal pia kata ni, amba yang kata. Tapi bukan amba seorang, amba mengaji pada orang tu orang ni, orang tu orang ni. Okey, tak ada masalah. Orang tu ambil dana.
Ya kata mari, ya adalah orang mempunyai ilmu, orang yang alim, orang gatu, orang gani. Tapi masalah ni kena turut. Tak boleh kita nak pandai-pandai. Seperti masalah roh. Boleh kena orang yang ilmu banyak yang roh ni, warna dia hijau. Warna dia hitam. Warna dia putih. Kita nak percaya tak? Kita tak percaya. Awak apa? Tak turut orang alim pandai ke? Tak. Karena di sini nak turut tak boleh. Sebab apa? Sebab Allah Subhanahu wa taala kata, "Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Orang mai tanya engkau ya Rasulullah tentang masalah ruh, maka mujawablah kepada mereka itu, kata ruh ni urusan Tuhan aku. Dan tidak diberikan kepada aku dan manusia mana-mana pun ilmu malaikat sedikit sahaja. Itu masalah roh, makhluk Tuhan dengan ijma' ulama. Hak tu kena. Kita tak boleh nak tahu dah kata macam mana. Rupa dia. Tak boleh nak tahu. Bagaimana hal Tuhan? Jangan duk dakwa tak, orang ni ilmu banyak ni. Dia boleh kata lagu ni, dia kata dengan ilmu. Ilmu ni ma qala Allah, ma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentang bab gaib tak boleh. Tu dia. Duduk situ. Barulah kita itu, marilah berapa kumpulan pun, marilah orang macam mana pun, kita ada kaedah kata 2 campur 2 jadi 4, royak. Kalau royak betul molek dengan kaedah ni, amo percaya. Kalau tak betul, amo tak mau, amo nak tak, amo tak sih. Itu baru selamat. Nampak tu dah? Itu baru selamat. Dia kata wa hadhil qa'idatu yukhatibu biha. Ini kaedah ni nak yukhatibu biha. Nak apa? Nak tuju. Nak tuju biar. Nak tuju dengannya, dengan ini kaedah ni, man akan mereka yuthbitu ba'd sifat. Mereka yang itsbat setengah-setengah sifat. Wa yunkirul ba'd al-akhar. Dan dia itu tak mau nak terima setengah hak lain. Dia terima setengah, dia tak saya terima setengah. Terima dengan tak terima macam mana? Gini. Terima makna kata ia faham daripada apa yang dia itu mengaji belajar daripada warasatul anbiya tentang sifat Tuhan, tentang apa? Tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Tentang sifat Allah Subhanahu wa taala, dia ambil dengan cara tidak takwil. Ambil dengan cara hakikah, bukan mana majaz. Ambil dengan cara kata zahiruha murad. Zahir dia iaitu kehendak hak Tuhan. Tak ada kata az-zahir laisa bi murad. Tak. Ya gitu tu selalu dah. Makna kata ia ambil, ia i'tiqad setengah daripada sifat ni, seolah kata bahan masak daripada wahyu Tuhan dan wahyu hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun setengah lagi, dia kata bahan tak masuk lagi. Wajib kita kena wakwi masak dulu. Wa'ima dengan apa nama? Gibubuh makna lain. Tuhan kata gini. Tuhan kata dia datang pada hari akhirat esok. Kita kata tak, pada hakikat bukan Tuhan hak datang. Malaikat hak datang. Urusan hak datang. Balasai hak datang. Pia kata hak ni Allah Ta'ala dengan Rasul ke? Tak. Ambil dana. Ambil daripada ijtihad. Ijtihad mana-mana? Mana nampak ke setengah-setengah daripada orang alim, bukan ijma'. Ini orang panggil pendapat ni adalah pendapat yang kecek, yang bercakap tentang perkara yang gaib, tak serupa dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendak. Tu tak? Tu dia. Adapun masalah lagi, masalah hidup, masalah kuasa, masalah kehendak, hak ni
Hai, Tuhan kanak kita. Hidup. Pakai mana hak Tuhan wi tu? Lafaz serta mana? Tu. Tak boleh. Hak ni sebab behar masak dah. Hak ni behar tak masak lagi. Sedangkan hak ning dengan hak ning ni dua-dua ni ada sebut dana. Sebut dalam Quran. Sebut apa? Kerana Tuhan ayat kata diri dia tu bersifat macam tu. Sebut dana lagi, sebut dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi Muhammad ayat atas Tuhan sifat lagu ni. Dengan tidak ada perbezaan. Maka orang hak jawab beza, hak ni kata behar masak, hak ni kata behar mentah. Maka kaedah yang kedua hak ulama kita tulis wi kanak-kanak kita ngaji seluruh ni dia kata al-qaulu fi ba'd as-sifat kal qauli fi ba'dihal akhar. Kita kata kita pergi pada setengah sifat hak ni kata behar masak, juga kita kena pergi hak satu lagi kata hak tu pun behar masak juga. Sebab tak ada beza. Misal lagu mana? Mari kita tengok. Ia kata fa idza kana ar-rajulu yuthbitu ba'd as-sifat, maka apabila adalah seorang lelaki itu menyabitkan, makna mengadakan, pegang setengah-setengah sifat. Setengah sifat ni misalah mana wahai ulama? Wahai tok guru, kal hayati wal ilmi wal qudrati was sam'i wal basari wa ghairiha. Seperti Tuhan bersifat dengan hidup, seperti Tuhan bersifat dengan ilmu, seperti Tuhan bersifat dengan kuasa, seperti Tuhan bersifat dengan pendengar, seperti Tuhan bersifat dengan lihat dan lain-lain daripadanya. Pas nak berimej lagu mana tok guru ni? Ala zahiriha. Zahir mai lagu tu, pakai lagu tu. Maksud lagu tu, maksud lagu tu. Al-murad dah ni hak Tuhan kandak ni. Pas boleh dah kita paling wi makna lain ke? Ataupun meniada makna ke? Hai, tak boleh. Kenapa pakai sepengah Tuhan royak ni? Muka Tuhan royak hak ni. Nampak tu tak? Hak ni muka Tuhan Allah Ta'ala royak. Wajib kita kena pakai lah tu. Tu. Wa yaj'alu dhalika kullahu haqiqatan. Dan mereka itu menjadikan sifat kita dengar sebut sana itu semuanya hakikat belaka. Tak ada dia kata majaz walaupun sore. Ni mereka yang berimej lagu tu. Hak ni hakikat ni. Hak ni maksud murad ni. Hak ni ala zahiriha. Zahir pegang lagu tu. Tak boleh kita nak pergi meniada makna dia. Makna apa ni? Serah Tuhan. Tak tahu makna hidup mana apa. Ilmu makna apa. Kuasa makna apa. Sam makna apa. Basar makna apa. Tahu. Tak boleh tak kita nak pergi pakai makna lain. Hidup ni kita pergi makna lain. Hai, tak boleh. Tuhan royak. Jangan ada pandai-pandai. Tu dia. Hakikat kan majaz. Hai, hakikat. Nampak tu tak? Tu dia. 3. Tu tak? Thumma kemudian yunazi'u fi sifatil mahabbati wal ridha wal ghadab wa ghairiha. Kemudian jadi dok selisih. Jadi wasa tak sedap nak pakai, tak sedap nak beriman, tak sedap nak pegang, tak sedap kita nak ambil pada sifat kasih Allah Subhanahu wa taala. Nah, yuhibbun innallaha yuhibbul mutatahhirin. Allah Ta'ala kasih kepada orang yang suka duk dengan bersih. Kasih ni, rasa nak terima tak leh weh. Awak apa? Sebab kasih-kasih ni terima daripada hati. Mari dah. Nampak je tak? Mari dah. Waridha. Tuhan redha radhiyallahu anhum wa radu'an. Tak leh weh, tak leh. Sebab redha ni berasa tarik ke daripada hati juga. Berasa kata tak sedap. Wal ghadab. Dan marah ni makna kata naik darah. Tak molek lah makna gini. Wa ghadiballahu alaihi. Allah Ta'ala memerkai. Nah, Tuhan marah terhadap orang-orang yang bunuh orang yang beriman maksudnya. Wa ghairiha dan lain-lain daripadanya. Jadi sifat kasih saya Tuhan, redha Tuhan, marah Tuhan dan lain-lain lagi. Sifat istiwa ke, sifat nuzul ke, sifat datang Tuhan ke. Tak leh wasa tak sedap weh.
Lepas tu orang tanya, "Mana awak lagu mana?" Ha, ni jadi gini. Jadi salah kata hak ni behel masak, hak ni behel mentah. Ha, tu dia. Jadi dua perkara ni jadi tak sama lah. Maka ulama kita taksir lah tu. Ha, taksir. Wa yaj'alu dzalika majazan, maka mereka itu royak menjadikan orang hak pegang lagu tu lah, hak pegang kata setengah ni behel masak, setengah ni behel mentah. Setengah ni boleh berimej apa hak Tuhan royak. Hak ni tak boleh nak berimej apa hak Tuhan royak. Pasti kita meniadakan makna dia ataupun kita pergi pakai makna lain. Mahabbah ke redha ke ghadab klik kepada pada hakikat iaitu sifat iradah. Ha ikut tu. Dah tu. Ni sifat Tuhan juga tapi makna apa? Makna kandak Tuhan. Ha tu makna ia ubah. Isbat lafaz mempunyai isbat lafaz sahaja yang tidak mempunyai hakikat. Tu tak? Supaya kita tajammul, itulah tajammul makna kata kita kecek dengan mulut nak wisdak dengar. Kita tak luar, bukan makna kata kita tak segi dengan demo. Kecek sejuk gitu. Kita pun jadi patah gitu. Lepas tu dia boleh pergi tak dengan kita, pada hakikat tak boleh pergi. Tu dah. Tak sama. Pergi sekali. Hai, tak boleh pergi, tak boleh segi. Yang lain. Cara cakap tu yang lain-lain. Hak ni pun sama. Tapi pada hakikat, ia tak ada jadi hakikat dah. Jadi majaz. Bukan. Pada hakikat Tuhan bersifat dengan kasih sayang. Tak. Tuhan bersifat dengan redha. Tak. Tuhan bersifat dengan ghadab. Tak. Lepas Tuhan royak tu. Jangan pakai makna hak dekat. Yang nak makna hak jauh. Makna kan? Makna kandak. Tuhan kandak. Kandak nak uwi pahala ke. Kandak nak apa nama nak win nikmat ke, kandak nak tunggu bala ke kan. Tu jadi ikut tu. Itu tu apa yang kesan daripada sifat. Kesan dia. Dah tu. Maka salah kata apabila lagi cabuk muka tu tinggal kesan saja. Akal tak boleh pergi. Akal tak termakan. Lampu yang cerah ini ni apa yang kesan? Kesan daripada kata elektrik dia, tali api dia tu sambung molek. Tareka kita panas. Mana kata kita apa nama tempat hubungnya dia tu dengan api tu, elektrik tu sambung molek. Bau panas tu kesan. Ada panas tapi tak ada. Api-api pun elektrik pun tak ada masuk. Ya bukan lagu tu. Tu dia. Lalu ulama kita kata fayuqalu lahu. Ni hak ulama kita duk ngajar kepada anak-anak kita ni kitab ni. Ni. Nampak tu tak? Tu kena dengan cara ni ayat lagu ni. Bukan makna kata apa nama benda yang tak duduk di atas bantasan ni. Hak ngajar lagu ni hak duduk di atas bantasan yang anak-anak kita seluruh ngaji hak ni belaka. Pak kita buat apa duk jadi apa nama jadi payahnya kita. Ya tak boleh buat payah lah. Nah kita ni duduk atas dunia ni hak besar kali iqamatid din. Apa makna iqamatid din? Makna kita kena mendahului masalah agama. Bukannya masalah yang lain. Masalah hak lain duduk di belakang. Tak kira lah masalah gapo-gapo kita kira ambil lah. Tapi tujuan kita iaitu masalah kita nak iqamatid din. Apa makna iqamatid din? Nak menetapkan agama tu, kita tu betul dengan agama. Jangan kita menjadikan benda yang lain besar pada agama, tapi mek rupa agama. Ni tak boleh lah tu. Tu apa yang kata Tuhan marah, Tuhan tak kena, Tuhan tak setuju. Kalau kita kaca-kaca apa tak berjaya, Tuhan tak tolong. Tuhan tak tolong. Apabila Tuhan tak tolong, rasa buat kerana walaupun ramai, walaupun banyak, walaupun kuat secara mana, kalau Tuhan tak tolong dia tak boleh. Nampak tu tak? Tu sebab tu kena betul dulu. Betul matlamat nak bangun gapo ni? Nak bangun kat agama. Pak agama kena setara mana? Kena reti, gi situ, gi sini, kena tahu.
Kacing dia bukan geng ikut tak tahu kepala ekor, kata bukanlah tu. Nampak tu tak? Tu dia. Fa yuqalu lahu, maka katalah bagi orang hak pegilah tu. Hak ni hakikat, hak ni majas. Sifat ilmu, sifat kudrah, sifat samuk, sifat basar, sifat hayat, haqiqah. Behar masuk. Tu dia. Lepas tu, sifat ghadab, sifat redha, sifat mahabbah, sifat istiwa, sifat nuzul, sifat majid. Hak ni behar metah. Pasti kita kena pegang, kata dia ni majas, bukan pada hakikat. Tu dia buat beza di antara dua hak sama. Lalu tok guru kita kata fayuqalu lahu, maka jawablah bagi dia. Fayuqalu lahu, maka jawablah bagi seorang hak pegang lagu tu. Lagu mana? La farqa baina ma athbatahu wa baina ma nafaitahu. Tak ada beza sikit pun di antara perkara yang engkau itu itsbat dan di antara perkara yang engkau itu nafi. Tak ada beza. Apa tak ada beza? Kerana hak ni pun Tuhan sebut. Hak ni pun Tuhan sebut. Hak ni pun Rasulullah sebut. Hak ni pun Rasulullah Rasulullah sebut. Sama. Kita nak kata hak ni behak metah. Kalaulah Tuhan nafi daripada diri dia, okey. Hak ni kita nak ayat atas behak masak. Kalaulah Tuhan itu itsbat bagi diri dia, kita kata ya. Haja cerak dah yakut tu, tapi hak ni masalah ni. Kita kata behak metah. Sedangkan Tuhan itu mengisbatkan bagi diri dia. Kok mana pula? Di sini tepat hak. Allah kata buat beza di antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad SAW. Ini bukan sifat orang yang beriman. Tuhan royak dalam Quran, Tuhan royak dalam hadis. Kenapa dah tu? Sebab tu dah tubik kaedah pelik-pelik kata, tak boleh pakailah supaya Tuhan royak. Kerana itu adalah behar metah. Tak boleh buat lagu tu pakai zohir-zohir gitu, tak kena. Tu baik kaedah pelik-pelik tu. Tuhan tak ada kandak lagu tu. Tapi ya royak tu Tuhan tak ada kandak lagu ni, Tuhan sendiri ke Nabi Muhammad. Tak belaka kita hak kata. Kita kata apa ada orang hak kata belum ada kita. Lepas tu masalah hak kata ni masalah gaib ke masalah hak pesen kata boleh kita ijtihad. Masalah gaib. Masalah gaib kena dengar wahyu, nak ijtihad tak boleh. Ijtihad bab fiqh boleh. Tapi ijtihad masalah wahyu, itu masalah benda gaib tak boleh. Sebab tu dalam masalah pegangnya dia tak boleh nak ikut dengan cara tutup mata, dia kena ittiba, ada apa? Ada alasan. Pegang lagu ni mana alasanmu? Tu. Yang nak gigit tu cara. Pak kita kata tak mengaji mana, pana buat lagu mana. Faham duk goyak ni dan ulama-ulama lain, guru lain duk goyak supaya tak ada beza kali. Sama-sama boleh kita faham. Cuma kita malah tu hak lain lah. Kalau rajin, marilah setara mana tak pandai, setara mana kalau ngaji pasal ni faham. Malaikat kita jadi kena duk duk dinding oleh daun-daun ke, nampak tu tak? Daun-daun ta ke, daun-daun palah ke, wallahu a'lam tu. Mana jadi sekaklah kita dengan kebenaran. Pas kita tanya, apa kita dah ambil daunnya, daun ta, daun palah duk jadi naung kita, sedangkan langit ni luas lagi, matahari kita berhajat juga kepada dia. Apa kita kena menjadikan diri kita macam tu? Kena tanya juga. Tak tanya atas dahi. Apa aku boleh duduk sini? Itu makna kata orang yang bijak dalam masalah nak guna umur. Dan bijak dalam masalah nak gunanya agama dia tu, dia nak cari agama tu, dia duduklah tu. Bukan makna kata kita duduk belalah, nak duduk lagu ning lah, kok dia lah, nak jadi lagu mana pun tak apalah. Jangan buatlah tu. Nampak tu tak? Sebab tu, begailah ayyuhal muslimun di alasai.
Tu tak? Pegang dengan alasan. Alasan daripada qala Allah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan qaulu fulan wa ibnu fulan, bukan. Fulan ibnu fulan itu orang tu dan orang ni sebagai bahan main nak menyata saja. Asas qala Allah qala Rasul alaihi salatu wassalam. Mari hak lain nak bantu hak tu. Kalau mari nak bantah kita berhenti, tak sah ambil. Ambil hak nak bantu, sudah. Barulah kita itu berjaya dalam masalah guna umur dan guna hidup, guna agama, itu beragama. Habis itu ulama kata la farqa baina ma athbatahu wa baina ma nafaitahu. Tak ada beza. Tak ada beza kata hak ni ni benda lain-lain. Cuba amba duk tengok beberapa perkataan orang hak nak buat beza tadi tu. Nah, orang nak buat beza tu adalah orang nak buat tu di kalangan orang yang punya ilmu tu, tapi duk tengok mari dasar dia ataupun sebab dia nak buat kata hak ni tak leh ni jadi supaya latar tak paku dah. Nampak tu tak? Tu makna kata dia tak kejak. Dia tak kejak. Kalau nak buat kan rumah baru-baru ni tak ada guna kapur hak pesing jihad gajah ke lagu mana, dia tak ada guna. Tu dia guna hak biasa. Sebab tu apabila bina naik tinggi dia patah bawah. Apabila patah asah di bawah tu rumah kita jadi bekah. Gitu dah. Hak ning Tuhan sebut dua-dua, Nabi sebut dua-dua. Dia kata hak ning tak apa, hak ni tak boleh. Tepat beza tadi itu tak ada jelas. Tak ada jelas. Cuba kita tengok. Orang yang nak wi makna lain tadi terkadang bawa satu ayat Quran tentang sifat Tuhan ni, boh makna situ tu 12 makna. Lepas tu memutus tak kata hak ni hak Tuhan kandak tak memutus. Haruh hak ni gitu. Boleh jadi. Yakin tak? Ini tepat yang tak sama di antara jalan ni yang alim ulama kita nak wi anak-anak kita ngaji, nak wi tak molek, kejak molek dengan ajaran pasal kata tak kejak. Okey. Sebab tu kita kena pergi dengan apa nama? Penawar yang ada akuan daripada Jabatan Kesihatan. Juga ilmu pengetahuan kena pergi dengan akuan Jabatan Pengajian orang Islam yang diakukan oleh alim ulama kita. Tu tak? Sebab tu kita kena pergi balik hak ni. Hak anak cucu kita duk ngaji, kita tu pengen ngaji ratik, tak ada apa molek Sebab hak ni lah kita nak pergi jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Bawalah padi. Nampak tu tak? Kita ni nak kepada padi. Berat sikit pun tak apa. Kita tak sahlah sekeh. Sekeh ni benda tak ada beras dalam. Ada kulit saja. Nampak banyak atas bau. Rengeh kita bawa. Tetapi tak ada manfaat. Kalau nak buat haram bolehlah sekeh. Hak ni kita nak kepada padi. Sebab tu nak kepada ngaji kita gi dengan cara dan gi dengan akuan daripada jabatan alim ulama kita, supaya kalau di negara Malaysia di yakim ke di majlis ke gapo ke gitulah cara ngaji ya lagu tu. Barulah kita itu jadi wasapuhti dengan pengajian apa hak kita nak pakai. Nak makan obat pun kita tengok habis homo kedak. Betul molek kedak dengan Jabatan Kesihatan. Gapo lagi kok ada berapa perkara adalah. Paling kita nak pakai untuk nak pergi kekal abadi di negeri akhirat esok. Tak mari dah dunia. Habis dah sini tak ada dah. Supaya kita tak masuk dah. Kali yang kedua adalah perut ibu kita apabila kita tubik. Tak dah. Supaya tu apabila tubik pada dunia, tak dah paling belakang pergi kot semata. Tapi
kena bawa bekalan. Kena bawa bekalan wi molek. Nampak, kena bawa bekalan wi molek. Nak pergi tak kena pergi belakang, tapi hak takut tak ada bekal. Sebab tu saya kata watazawwadu, suruh kita buat bekal molek. Fa inna khairaz zadi taqwa. Yalah tu. Tu Allahumma ati nufusana taqwaha zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha ya rabbal alamin. لا فرق بين ما أثبته وبين ما نفيته فالقول في أحدهما كالقول في الآخر. Maka pegangnya kita pada salah satu daripada dua sifat sani, seperti kita pegang pada yang lain. Allahu Akbar. Seni mempegang lagu mana tentang masalah hayat, laisa kamitslihi syai'. Pegang sepatulah masalah mahabbah, laisa kamitslihi syai'. Seni, mudah, betul, kemudian dijamin. Nak apa? Wahti dah lah kita. Lepas tu pergi kerja lah. Ada dah lah. Nampak tu tak? Kita ngaji dah. Lepas tu lama-lama pula tu kita terjedik pula. Baru pula takut lupa. Sebab tu kena duk ngajar. Kerja tu guru ngajar sama. Kita pun kena dengar. Allah. Dalam sehari ni kita nak ambil satu je untuk kita nak dengar masalah agama, tak boleh ke? Nak dengar benda lain, berita ke apa, tak ke lebih lagi. Dah gitu? Tu dia. Fa in kunta tuthbitu lahu hayatan wa ilman wa qudratan wa sam'an wa basaran la tushbihu ma yuthbitu lil makhluqin. الذين يتصفون بهذه الصفات فكذلك يلزمك أن تثبت له محبة ورضا وغضبا كما أخبره عن نفسه من غير مشابهة للمخلوقين وإلا وقعت في التناقض. Apa makna? Maknanya, maka jika adalah engkau itu menyabitkan bagi Tuhan, iaitu bagi Allahu Jalla Jalaluh, akan sifat hidup, dan menyabitkan bagi Tuhan sifat ilmu, dan engkau menyabit bagi Tuhan sifat kuasa, dan engkau menyabitkan bagi Tuhan sifat pendengar dan sifat pelihat, tidak menyerupai engkau akan perkara yang akan perkara yang seorang tadi itu menyabitkan bagi segala makhluk, bagi segala makhluk, tak serupa. Bagi haya isbat tadi itu yang i'tikad tak serupa dengan segala makhluk. Tak itu. Bagi yang tidak menyerupai bagi segala-gala makhluk, yang makhluk itu bersifat mereka itu dengan itu sifat. Memanglah. Makhluk ada hidup? Ada. Makhluk ada ilmu? Ada. Makhluk ada kudrah? Ada. Makhluk ada samuk pendengar? Ada. Penglihat? Ada. Lepas tu kita raya atas, ada di makhluk. Ada di Tuhan? Ada. Pakana pula? Tak kaya masuk laisa kamitslihi syai'. Walam yakul lahu kufuwan ahad, hal ta'lamu lahu samiyya. Tak serupa pada hakikat, pada panggil re ya serupa. Ya gitu tu. Maka apabila pegang lagu tu pada itu sifat, marilah pegang sini. Pada sifat mahabbah, sifat ridha, sifat ghadab, sifat majid, sifat nuzul, sifat istiwa dan sebagainya. Pegang ni serupa lah. Nampak tu tak? Tu. Maka demikian itulah melazimi akan dikau bahawa engkau itu menyabit bagi Tuhan. Kalau pegang lagu tu, menyabitlah bagi Tuhan. Apa kena menyabit? Kerana nak ikut Tuhan. Sebab Tuhan lah yang menyabit, bukan kita. Menyabit bagi Tuhan sifat kasih, sifat redha, sifat marah. Apa? Kama, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala akhbarahu an nafsihi. Tu dia. Kerana sebagaimana barang yang telah mengkhabar ia Allah daripada dirinya sendiri. Tuhan sendiri royak kata dia tu ada sifat mahabbah. Innallaha yuhibbut tawabin
Wa yuhibbul mutatahhirin. Mutatahhirin. Allah Ta'ala sedih, kasih. Innallaha, gapa lagi? Laqad radiyallahu 'anil mu'minin. Allah Ta'ala redha. Wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anahu. Tuhan redha, Tuhan marah. Maka dalam hadis apa supaya lah. Nabi raya dalam hadis sahih Muslim tu, Nabi kata innallaha yaghdabul yaum. Allah Ta'ala marah hari ni. Hari mana? Hari kiamat. Siapa kata ada pion berani nak kecek, nak minta syafaat. Hadis syafaat hak panjang tu. Dalam sahih Muslim. Mari umat kepada tu ada. Hawak apa pula boleh minta kepada tu ada. We ya tolong doa. We ya tolong gi kecek kata sebab sama-sama bangkit belaka. Dah bukan mana kata kita mati. Tu ada atau kita ni hidup tu ada ni mati. Dah. Tu ada tu hidup dah. Sebab berlaku bila ni hadis syafaat ni berlaku setelah daripada Tuhan bangkitkan kita. Bukan makna kata mati. Ni setengah-setengah dah buat jadi jadi kelang kabut kata tengok ni hadis syafaat ni menunjuk kata boleh kita minta kepada orang. Tak apalah minta kepada orang kerana orang tu hidup, bukan orang tu mati. Tu ada hidup lah tu, hidup dalam hadis. Kita hidup dah hidup. Hawak apa? Kerana ia berlaku urusan ni peristiwaan ini lepas daripada Nabi itu, lepas daripada Tuhan bangkitkan manusia jadi hidup balik semula dah. Ya tak sesuai nak ambil hadis lagi minta kepada orang mati. Tak sesuai hak tu, ya tak kena. Nampak tu tak? Tu dia. Sebagaimana Tuhan telah royak, sebagaimana telah khabar ia Allah daripada dirinya sendiri. Tuhan royak diri. Tu Tuhan royak sendiri. Sebab tu ada setengah-setengah daripada orang yang alim pandai zaman dulu. Ia pesen duduk di atas batasan ni. Buat beza di antara hak ni tak serupa dengan segala makhluk, hak ni serupa dengan segala makhluk. Mai kecek dengan ulam raja, ya orang alim pandai lah. Mai kecek dengan raja. Kecek dengan raja ni ya jalan supaya tok guru kita dah ajar ni. Buat beza apa di antara dua ni sama-sama ya. Lalu seorang yang ada ilmu dia kata, tak boleh kata lagu tu. Kata Tuhan ni redha, kata Tuhan ni marah. Tak boleh wiweh kata Tuhan ada hati ada darah, tak boleh. Lalu raja kata, mana aku kata? Tuhan yang kata sendiri, bukan aku hak kata. Raja kecek dengan itu perkataan. Lalu senyap orang yang mempunyai ilmu yang nak beza di antara dua perkara ni, ya senyap. Apabila senyap, keluar tubik daripada kota raja ni rebah tengah jalan. Meninggal. Awak apa boleh jadi gitu? Kerana orang apabila ia ada mempunyai ilmu, dia tak pernah kalah ke orang. Dia tak boleh nak terima. Apabila hujah kena kuat-kuat tu, dia nak terima tak boleh. Raja ni dia pintar kata, hamba tak ada kata sendiri, Tuhan yang kata, hamba kata semua Tuhan kata, apa salahnya? Wahai orang yang punya ilmu ni. Lalu dia pun senyap, tak ada hujah nak kata lagu mana lah. Apabila raja kecek lagu tu, keluar tubik daripada kota raja, rebah tengah jalan, mati. Kenapa? Sebab tu dia. Sebab tu jangan kita turut Tuhan senang masalah ni. Tak ada jadi kelang kabut turut Tuhan, turut Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab apa kena turut? Kama huwa kama akhbarahu wa an nafsihi. Sebab ia sendiri royak min ghairi, daripada ketiadaan musyabahati lil makhluqin, dengan ketiadaan serupa dengan mana-mana makhluk. Tak ada serupa bagi mana-mana makhluk pun. Hawak apa? Kerana kita etika dah kata zat Tuhan tak serupa dengan segala makhluk, maka sifat Tuhan, perbuatan Tuhan serupa dengan segala makhluk pada hakikat tak. Pada panggil dia tak apa. Tu kalaulah pada panggil dia tak boleh, tu dia. Kata Tuhan ada tak boleh.
Sebab tu warik daripada orang Jahmiyah lah. Tak ada dah orang Jahmiyah, tak ada. Cuma apa nama orang ke orang tu tak ada dah. Cuma ada dalam kitab-kitab ulama duk sebut-sebut. Kata ya tak kata Allah maujud. Allah Ta'ala ada, tak kata lah tu. Awak apa? Kerana dia kata takut serupa dengan makhluk. Oh, dia takut dah. Mana awak lagu mana? Cara nak kecek lah mana? Dia kata Allah laisa bimaujudin wala bima'dum. Allah Ta'ala tak ada. Makna kata tak ada, tak ada. Tu tak ada, tak ada. Ya sengka kata cara yang kecek lagu tu lebih molek daripada cara yang diberjalankan oleh rasul-rasul, nabi-nabi dan orang yang mengesahkan rasul-rasul dan nabi-nabi. Ia lebih molek sengka daripada dia. Lalu ulama kita kata hak kata lagu ni bukan nak bersih tu, tak. Bahkan nak menghina akan Allah Subhanahu wa taala. Apa pula? Kerana ini apa benda mumtani'. Apa benda mumtani'? Nak ada apa tak boleh nak ada. Nak tak say tak ada, nak ada apa tak boleh, nak tak ada apa tak boleh. Duk tengah. So Allah kata perkara yang lemah. Tak luluh. Tak luluh tak. Makna kata tak jadi. Nak buat apa tak jadi, nak berhenti apa tak boleh. Misal lagu mana? Supaya orang apabila dia naik mahkamah ni, dia kena dengan hujah-hujah yang benar, ya orang tak benar. Lalu ulama kata, kena perkataan tu nak kehek pun tak boleh, nak telai pun tak boleh. Jelas. Nak kehek pun tak boleh, nak telai pun tak boleh tu. Mulia ke lemah? Lemah, bukan mulia. Maka perkataan kata laisa bimaujud wa laisa bima'dum, lemah. Bukan ada, bukan tak ada. Lemah, bukan mulia. Sebab tu cara kita nak menyuci Allah Subhanahu wa taala hak molek sekali apa? Turut jalan anbiya wal mursalin. Anbiya wal mursalin, nabi-nabi rasul-rasul ambil mana? Ambil pada Allah Taala. Tak ada ambil yang lain. Pada tu. Tu. Habis itu. Wa illa waqa'ta fit tanaqudi. Kalau tak buat lagu ni, nascaya jatuhlah engkau pada tanaqud. Apa makna tanaqud? Belawai sama sendiri. Belawai sama sendiri. Misal tangan kita ada dua belah. Hak ni kita kata ni tangan kita. Hak ni kita, ni tangan binatang ni. Pada mengata dok di diri engkau. Dok lah tangan binatang. Ya kalau lek kiri ni tak molek. Ya hujah kot dia gitu. Dok dia kata. Ni tangan manusia, ni tangan manusia. Awak apa? Kerana dirimu tu manusia. Dia gitu. Ya awak jadi sama lalu cuma nama tangan kanan tangan kiri. Tak apalah. Tu dah. Hak tu nak nak misal jadi nampak. Ngaji yang nak misal nampak supaya nak dekatkan fahaman kita. Wa illa jangan kita misal. Apa nama sifat Tuhan ni? Misal Tuhan, Tuhan marah ni naik. Tak boleh misal lah tu. Sebab perbuatan Tuhan tak serupa dengan perbuatan kita. Serupa dengan zat dia, tak serupa dengan zat kita. Sudah. Ya dek situ ya. Jangan kita dogi korek. Jangan dogi masuk capur. Jangan kita dogi koyak benda yang syarak tak bui kita. Koyak, korek, capur. Tak sawak. Nampak lah tu kita tak sawak. Gi sekadar mana? Gi sekadar hak Tuhan buka kita. Gi sekadar hak mana Tuhan kita beriman. Sekadar tu ya. Jangan kita lebih-lebih dalam masalah. Jangan melebihi dalam masalah ni. Sebab tu manhaj ahli sunnati wal jamaah ya duduk tengah nah. Ya tak jadi muskilah lah masalah beriman dengan zat Tuhan serta sifat Tuhan. Zat tak serupa dengan segala makhluk. Demikian itu juga sifat tak serupa dengan segala makhluk. Dan kita beriman dengan sifat hak mana tak serupa dengan makhluk, hak lain pun tak serupa juga dengan makhluk.
Jangan kita kata hak ni serupa dengan makhluk, hak ni tak serupa dengan makhluk. Sifat Tuhan belaka, ai tak leh walah tu. Salah. Nampak tu tak? Sebab tu ulama kita tani kepada anak cucu kita, kata berimailah ning nah ibu bapa hatta mu mari ngaji, mari menuntut ilmu ni, berimailah ning jangan berimail lagu lain. Karena jalan lain-lain tu tak selamat, tak diakui oleh para ulama, duk luar daripada bantasan dan sebagainya. Nampak tu tak? Tu cara yang orang Islam kita tu kena ambil faham lah sini tu. Jangan kita duk buat jadi payah masalah. Tak. Jangan kita buat payah. Benda tak payah, kita tak usah buat payah. Nah, berimeh hak ning wi supo dalam arti kata tak sama segala makhluk. Seni ya. Ini buat beza hak ning tak leh lah. Hak ni behe tak masuk lagi. Hak ning saja je behe masuk. Dia tak leh buat lagu tu. Kita buat beza buat apa tu? Buat beza lagu tu. Hak ni anak kita juga. Hak ni anak kita juga. Bagilah harta wi sama. Ya gitu. Ni anak murid kita juga, ni anak murid kita juga. Kita bagi ilmu sama-sama. Jangan kita berat mana-mana. Ya kok tu ya. Nak hajar wi tu hewak lagu ni hikmat ke apa? Hikmat nak wi kita sebagai orang Islam tu berlakunya adil. Tu ya tak ada jadi apa nama tak ada jadi kesusahan apa-apa dalam masalah ni. Tak ada jadi kesusahan apa-apa. Mudah. Tapi selamat. Kita nak tak harga murah tapi kualiti. Nak tak? Semua orang pakai cari belakang. Pergi di pasar mana-mana. Harga murah tapi kualiti. Oh, orang pakai nak belakang. Hak tak sayangnya ke apa? Mahal tapi tak ada kualiti. Allah nak boleh faham gak. Tukar kita lepas kacau. Umur ayah ni sampai 60 tahun dah. Reti lagi masalah. Tentang masalah nak beriman dengan Tuhan. Tak jelas mana lagi. Tu dia sudah. Dekat dengan pintu kubur Allah dah. Lepas tu akidah tak cerah lagi. Pada buat amal. Lama mana tu pas nak bina atas apa. Nampak tu tak? Ni sebab tu lah. Marilah sama-sama kita beriman dengan cara ini. Beriman dengan cara ini. Kerana cara ini adalah cara yang kualiti lagi selamat. Sebab tu alim ulama kita pakat sebulak suara mengajar ni kepada anak-anak cucu kita. Pasal ngajar hak lain. Tu hawak apa? Kerana nak wi kata pegang lagu ning. Ia adalah jelah molek. Jelah molek. Tu jelah molek. Maka pada perjumpaan kita ni, pada mata pelajaran yang kelima ni habis dah lah. Pasal dia lah kalau kita duk baca, duk mengaji tu ya habis. Tu tak? Ya sebab tu dia kena duk buat semua tu. Tu sebab tu bukan kata kita ni musim tak. Ya kena Rabbani. Rabbani buat semua. Semaya semua, zikir semua, baca Quran semua. Nah itu buat baik semua. Tak ada kata hari ni yang kita buat baik, hari ni yang kita baca Quran, hari ni yang kita zikir dah. Islam tak ada lah tu. Nah, walaupun kita ni sekarang ni duduk dalam tahun baru dah. Alhamdulillah Allah Ta'ala panjang ke umur pula. Boleh masuk pula tahun baru kita ni, Hijri kita ni. Maka marilah sama-sama kita pakat membersihkan iman kita. Bersihkan amalan kita, ilmu pengetahuan kita, cara memikir kita. Nah, jadi duk di atas bantasan hak Tuhan itu nak daripada kita. Nah, hak mana kita duk zalim kat orang, hak mana kita rasa kata kita itu ada silap salah gapo tu, kita cepat-cepat dalam arti kata kita selesaikan. Jangan kita zalim orang. Tahun baru ni jangan kita kerja zalim kepada orang. Nah, orang hak duk makan harta hak haram gapo tu mikir molek. Kata kita ni 1 tahun pula dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala.
Kalau kita duk kerja benda haram, duk kerja benda cari rezeki dengan cara benda haram tadi itu, duk menega perkara-perkara yang haram tadi itu, maka hendaklah kita suluh balik diri kita. Suluh balik diri kita, kata padai kedak kita tu hewi dah umur lepas dah setahun, kita nak mendahului pula satu setahun baru ni. Cuma kita kena kira molek dekat mata kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah taala kita akan sambung pula lah pengajian kita pada malam yang seterus, iaitu ad-darsus sadis al-imanu bi ayatis sifat. Mai kita nak tengok cara-cara orang salafis salih ni ia beriman lagu mana tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Bab penting. Bab penting. Insya-Allah taala bab pun panjang. Insya-Allah kita akan syarah dengan cara apa hak Tuhan kita bukalah, apa hak Allah Subhanahu wa taala buka. Maka pada akhir ini iaitu jadi Allah Subhanahu wa taala ni bangun tadi dengar khabaran daripada saudara kita di negara Malaysia, kata Maulana kita iaitu Maulana Fakhrul Maulana Qamaruz Zaman, Maulana Wan Qamaruz Zaman, iaitu bin Wan Musa telah kembali kelik kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dia tu beberapa hari duk uzur di hospital, maka insya-Allah dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala cubakan dia, mudah-mudahan perkara itu jadi bersih, jadi gugurnya kesalahan-kesalahan anak ada daripada diri dia. Dia adalah seorang yang suka kepada ilmu pengetahuan dan orang yang hati itu luas, masuk belaka dengan manusia, mengajak manusia kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala di atas basirah, di atas keterangan daripada Allah taala dan Rasul. Dia sukakan kepada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia sebarkan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umat-umat. Maka itu adalah kebaikan dia. Kita pohon kepada Allah Subhanahu wa taala menjadikan perkara itu sebagai amalan yang baik bagi diri dia. Dan malam ini adalah awal malam yang dia itu masuk di dalam kuburan, iaitu alam barzakh. Maka kita pohon kepada Allah Subhanahu wa taala merahmati dia. Karena masa kita pergi melawati dia tu, dia sambut dengan cara molek. Kita seolah kata boleh kongsi ilmu pengetahuan dengan dia, dan dia tu beri peluang kita itu boleh sebanyak sedikit sebanyak daripada ilmu pengetahuan. Maka itu adalah perkara yang tidak dilupai, perkara yang tidak ditinggalkan. Bahkan itu adalah kebaikan yang dia itu semasa hidup dia buat. Maka pada akhir ini kita doalah kepada Allah Subhanahu wa taala, as'alullah Subhanahu wa taala ayataghammadahu birahmatih, dan kita pohon kepada Allah Subhanahu wa taala ayaghfir lahu wa ayyarfa' darajatahu fi 'illiyin wa ayyajma'ana wa iyyahu fi firdausil a'la ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ashabatil kiram wattabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Itu adalah harapan kita yang kita tak boleh nak milik malaikat yang lain, iaitu tak boleh kita nak milik malaikat doa yang bersih daripada hati kita. Kerana doa ni ijma' para ulama beri faedah kepada orang yang telah meninggal. Itulah sedikit daripada pengingatan kita, dan berasa kata kita ni berasa sebab lah, kerana mati seorang
daripada kalangan ahli sunnati wal jamaah, sebagaimananya kata Ayyub Sakhtiyani, salah satu daripada tokoh ulama ahli sunnati wal jamaah, seolah kata orang yang duduk di atas medan ni seolah cabut kaki tangan, seolah kata sebab nak kecek apa tak boleh. Akan tetapi tak apalah, kerana Allah Subhanahu wa ta'ala wak gapo tu ada hikmat dia belaka. Dengan tidak adanya kita boleh nak kritik tentang perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kita redha terhadap apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala takdir hari ini. As'alullah subhanahu wa ta'ala bimannihi wa karamih ayaja'alana wa iyyakum mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ahsin aqibatana fi umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.